Ada soalan? Tak ada? Ya. Bagus tanya. Okey, sujud. Saya ajar tadi sujud tilawah. Ya. Sujud syukur pun sama juga. Apa makna sujud syukur? Sujud syukur ni bila kita menerima satu nikmat yang besar daripada Allah. Ataupun kita tertolak sesuatu bala. Allah Ta'ala hindarkan. Betul tak? Anak kita sakit, tiba-tiba sihat. Ya tak? Kita pun nak sujud lah. Syukran lillah. Sebagai syukur kepada Allah. Disunahkan. Dia ada dua option. Kita boleh semayang, sunat syukur boleh juga. Ada ulama kata kita solat itu lebih baik. Ada kata begitu. Tapi sebagian kata syukur sujud saja sudah memadai. That means kita pun tu sujud kepada Allah. Orang yang melihat sujud tu sebagai semayang, dia mewajibkan wudu dan lain-lain syarat sah semayang seumpama dalam sujud tilawah juga. Mazhab Syafi'i tuan-tuan nak sujud syukur kena ada wudu. Tutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Tapi sebagai yang lain dia melihat this is not prayer, ini bukan semayang, maka dia tidak mensyaratkan semua itu. Dengar je khabar yang baik, Allahu Akbar, bung tu. Tu tengok orang main bola kan, tenang bola masuk gol pun, sujud dia. Aku muskil ni, ada wudu tak ada wudu dia ni. Silat-silat dia belajar lebih daripada kita, tuan. Ya. Sebagai ulama kata tak perlu wudu. Dapat berita. Sebab yalah, kalau kita fikir logik pun, berita ni boleh datang anytime anywhere. Dan boleh juga pada waktu kita tidak ada wudu. Tiba-tiba bila kita dengar satu berita gembira, kita nak ambil wudu dulu baru nak sujud. Dia seolah macam tak apa ni lah kan. Patut-patut bila dengar Allahu Akbar, bong lalu. Tapi dah tak ada wudu. Tapi saya kalau personally tuan-tuan, kalau sujud syukur memang saya tak pernah buat lah. Sebab tak tahulah kan, saya tak pernah dapat berita yang terlalu menggembirakan kot. Pasal hidup saya sentiasa gembira, saya tak tahu. Kenapa Ustaz sedih, jalan macam tak pun nak betul sedih. Tak, hidup gembira semua kan. Kalau betul-betul dapat berita gembira sampai saya nak sujud, saya belum ada lagi lah, tak buat lagi. Tapi kalau saya akan buat, dengar je berita, saya akan terus sujud walaupun saya tidak ada wudu. Dalam bab ni saya lebih cenderung kepada ulama yang kata tak perlu syarat-syarat wudu seumpama itu. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai yang tuan-tuan telah tahu, saya tak tahu lah tuan-tuan pernah buat. Tuan-tuan nak ambil wudu dulu ke macam mana, terpulang lah ya. This is open. Isu fiqh ni tuan-tuan, hak basic-basic je mereka sepakat. Ya, saya nak kata 10%, 15% tak berani lah. Tapi hak basic-basic je. Mana hak the most principle and fundamental. Tapi benda-benda furuk yang lain, banyak pendapat tuan. Hak ni kata begitu, hak ni kata begini. Ya tak? Pasal apa ada ulama mensyaratkan wudu, ada ulama tidak mensyaratkan wudu. Pasal apa begitu? Kerana nas tu sebenarnya tak banyak pun, tak banyak sangat nasnya. Kita lihat ada buku fiqh, banyak ulama duk kongsi hadis Abi Bakrah tu, dia sunat Abi Daud, kana Nabi idza atahu sya'un yasuruhu kharra lillahi sajidan. Tu je hadisnya. Kalau ada pun sikit sangat ya, tapi saya duk banyak jumpa hadis tu je. Kata beliau Abi Bakrah sunat Abi Daud dan selainnya, Nabi SAW bila menerima berita yang menggembirakannya, Nabi akan sujud kepada Allah, turun sujud. Tak ayat Nabi wudu kau tak wudu ayat. Jadi ulama tengok hadis ni, Nabi sujud ni tak cakap pun tak ada wudu, ada wudu. Tak ada wudu lah tu. Dan dia melihat benda ni bukan salat. Ada ulama pula kata Nabi ada wudu sebab sujud mesti. Nas tu terhad. Jadi masing-masing ada pendapat dan perspektif masing-masing. Sebab tu belajar fiqh tuan-tuan. Tuan ingat semua satu pendapat je dah.